Okey geng, selamat pagi. Assalamualaikum. Yang mana tengah tengok video saya ni, Terima sekali jangan lupa saksikan live secara langsung pada pukul 9 dekat Bernama TV. Ini yang saya kongsikan pada anda, tragedi yang berlaku pada saya baru-baru ini. Seperti mana saya kehilangan banyak benda. Tuhan bagi saya rezeki yang sangat banyak, tak pernah putus. Tapi keberkatan tu tak ada. Keberkatan tu tak ada. Orang kata kebahagiaan tu kita tak nampak. Pelbagai ujian datang bertubi-tubi. Kadang-kadang Tuhan uji sebab Allah sayang. Tapi kadang-kadang korang pernah terfikir tak, kenapa Tuhan uji kau setiap kali, setiap saat? Mesti kau ada kesilapan yang tak pernah kau sedar. Dan kau bermain dengan diri kau sebagai munafik. Jadi kau bertopengkan diri kau di sebalik kejahatan kau. Jadi kat sini saya kaji-kaji balik, ya, saya telah melakukan kesilapan yang amat besar. Seperti mana berkaitan dengan amanah, kepercayaan, menipu viewer, sanggup menipu viewer untuk meraihkan publicity, meraihkan duit wang ringgit, meraihkan orang kata pujian. Dalam sedar tak sedar kita telah menjadikan seorang munafik, seorang yang dah lah kita ni jahat, makin jahat lagi dia buatnya, hari-hari hidup dengan menipu. Jadi di dekat situ saya pun bergaul dengan orang-orang yang berpengalaman, yang berilmu. Jadi saya pun berbincang dengan isteri saya bincang dengan budak-budak saya buat keputusan untuk slow dan berhenti untuk buat segala-segala prop ataupun menipu orang. Jadi dekat sini kepada tim-tim paranormal, ingatlah sekarang ni kita tengah sihat, kita tengah orang kata kaya raya, ada kereta mewah, hidup mewah. Tapi pernah tak kau fikir viewer nak bagi kau gift untuk support kau, sedangkan dia pun tak mampu nak makan, sedangkan dia pun tak mampu nak hidup macam kau, tapi sebabkan dia sukakan kau, dia berikan gift untuk anda. Siapakah yang lebih hina, engkau ataupun pengemis? Jadi kesimpulan kat situ, fikir-fikirkanlah wahai sahabat-sahabat sekalian. Ingat, hidup kita takkan kekal. Hidup kita hanya sementara sahaja. Akan ada hari pembalasan, lambat dengan cepat sahaja. Jadi renung-renungkanlah. Assalamualaikum. Perkembangan terkini industri kreatif tempatan kita. Nak juga tahu kadang-kadang kan, dah apa orang kata seharian mungkin dengan cerita-cerita yang berat, perkembangan yang agak membebankan sikit, tapi kita riliskan sedikit tekanan. Mungkin kita nak tahu perkembangan terkini tentang Persatuan Penggiat Seni Malaysia kita. Okey, tentunya tetamu kita di studio pagi ini, kita berkesempatan bersama dengan pemangku pengerusi Persatuan Penggiat Seni Malaysia, Encik Muhammad Faizul Afandi Kamaluddin. Ya, saya. Dan di ujung sana kita ada Loy Ahmad selaku hos Paranormal Kesenian Alam. Ini yang menarik nak tahu ni kan. Okey, mungkin sebagai permulaan lah, pengenalan kita nak recap balik lah secara ringkas. Cik boleh kongsikan bersama-sama dengan kami tentang apa itu Persatuan Penggiat Seni Malaysia, sejak bila ditubuhkan. Ada yang yelah, mungkin orang kata generasi alfa sekarang baru tahu wujudnya Persatuan Seni Malaysia ni. Okey, sebenarnya Persatuan Penggiat Seni Malaysia kita tubuhkan pada tahun 2015. Okey. So kita beroperasi di Desa Melawati Setapak. Okey, dan di samping tu juga kita Persatuan Penggiat Seni Malaysia, kita bekerjasama dengan pihak MOTEK, pihak Jabatan Kebudayaan Kesenian Negara, dan kita melalui NGO persatuan yang ada, contohnya macam Persatuan Teater Malaysia. Okey, di samping itu juga penubuhan Persatuan Penggiat Seni Malaysia adalah kita bertujuan untuk membentuk satu persatuan yang berupaya menjadi persatuan seni yang komited, serta profesional dalam kesenian, dalam kesenian lah. Persatuan Penggiat Seni Malaysia
menyediakan perkhidmatan. Yang pertama sekali kita menyediakan perkhidmatan, banyak perkhidmatan lah, seperti macam perundingan, nasihat, so berkenaan dengan event, acara pementasan apa sekali. So penggiat seni Malaysia ni maknanya kita melebihkan committed pada contohnya macam ahli-ahli yang bersama dengan kita lah. Lebih kepada kebajikan. Ya, betul. Kebajikan ahli dan mungkin hak-hak mereka juga turut disuarakan, dibawakan oleh Persatuan Penggiat Seni Malaysia atau bagaimana? Ya, betul. Ya, betul. Okey, yang pertama sekali kita menjaga kebajikan ahli. Okey, daripada segi apa? Daripada segi yang pertama sekali dari segi bajet penerbitan. Ya, bajet penerbitan. Ya, betul. Ya. Bajet penerbitan apa sekali dan sebagainya lah. Maknanya di bawah ahli kita di bawah Persatuan Penggiat Seni Malaysia ni kita banyak bagi kelebihan pada apa diorang. saja yang melibatkan Ya, betul. penerbitan, Kerja penerbitan, pementasan, tarian, seni lakon, memang kita suarakan, ketengahkan. Ya, betul. Baik. Dan kita nak tahu juga difahamkan ya, Persatuan Penggiat Seni Malaysia ada mengetengahkan satu sektor yang menarik sebenarnya Cik iaitu paranormal kesenian, kehidupan alam semula jadi dan alam luar. Alam luar tu macam mana? Alam gaib. Okey. Dan mungkin Cik Faizul boleh kongsikan dengan penonton, ni satu perkara yang menarik sebenarnya untuk diketengahkan. So memang kita ketengahkan sektor paranormal, alam semula jadi. Saya rasa persatuan yang pertama sekali yang menerokai alam paranormal. Yang itu yang pertama. So kebanyakan yang kita buat, kita berunsurkan dalam, contoh yang pertama sekali adalah dalam dunia alam semula jadi dan alam nyata. Alam lain. So yang pertama sekali, yang kedua adalah alam nyata kita pergi kepada secara sejarah. Sejarah. Contohnya yang pertama sekali peninggalan sejarah, contoh rumah lama semua sekali kan. Di situ meninggalkan kesan-kesan kesenian. Kesan kesenian daripada zaman dululah. Cuma zaman gaib ni kita melihat apa situasi yang berlaku. Pasal dalam paranormal alam semula jadi ni kita mensasarkan dan kita melebihkan pada waktu malam. Baru kita dapat rasakan environment bila kita memberi satu acara yang menarik. Okey, itu dia. Kita nak tahu juga pandangan Loy merupakan host paranormal kesenian alam. Orang yang turun di lapangan mengacarakan program ini. Mungkin boleh kongsikan pengalaman dalam mengacarakan program ini. Program ini berkonsep bagaimana dan pengalaman Loy lah sepanjang melibatkan diri dalam produksi ini. Apakah pengalaman yang dapat dikongsikan bersama kami? Okey, pengalaman yang saya selama 8 tahun saya dalam bidang host paranormal. Pelbagai negara yang saya telah pergi. Termasuk daripada Thailand, Indonesia dan juga Malaysia dan juga Singapura. Jadi pengalaman yang saya ada kat situ adalah kita dapat tahu perkembangan di setiap negara. Contohnya setiap negara ada adat tersendiri. Seperti mana dekat Malaysia tak ada, dekat Indonesia ada, dekat Thailand pun ada. Jadi kita dapat belajar satu kaedah yang baru. Kita menghormati antara agama. Kita belajar daripada segi agama luar ataupun agama yang dia beladahkan Islam, ada juga agama yang berlainan lah dikatakan. Okey, tak apa, kejap lagi kita tanya pengalaman yang orang kata biasanya kalau cerita-cerita ataupun penerbitan program paranormal ni mesti ada yang mistik sikit kan. Ya, betul. Tapi tak apa, mungkin Encik Faizul boleh kongsikan kenapa nak mengangkat penerbitan ataupun cerita paranormal ni sebenarnya. Okey. Kebanyakan kalau kita tengok di luar kan, masyarakat ataupun penonton dia tidak mengetahui apa yang berlaku di dalam alam semula jadi ini. Kebanyakan yang dia melihat secara jelas, secara fizikal yang kita tahu. Yang dia tahu maknanya apa itu
nyatanya. Tapi di sebaliknya, di sebaliknya dalam paranormal alam semula jadi ni kita mengetahui apa yang berlaku semasa tu dan apa yang berlaku yang bagi pemahaman masyarakat ya, sana betul yang kita pertama kali yang kita tak nampak. Itu yang sebenarnya. Itulah simbolik kepada ritual tertentu. Itu Ya, yang betul. ingin diketengahkan lagi. Jika tak salah saya. Okey, Loy, katanya 8 negara telah pergi dalam banyak-banyak negara yang telah dipergi yang dilihat kaya dengan hasil seni alam paranormalnya. Bagaimana keunikan yang nampak, ada satu kelainan yang begitu halus jalan ceritanya. Okey. Seperti mana kita tahu yang alam gaib ni bukan mudah untuk kita lihat. Betul. Tapi di sebaliknya adalah benda itu adalah wujud. Tapi macam saya, kita menggunakan kaedah sains, iaitu menggunakan alat-alat gadget, kita dapat mengkaji benda tu bagaimana untuk keluarkan, bagaimana benda tu wujud menjadi bentuk dan sebagainya. Okey, antara pengalaman yang telah menjalani syuting kan, mana yang memberi satu, orang kata apa, pengalaman yang tak dapat dilupakan? Tapi tak boleh tidur malam lah. Pengalaman yang tak dapat dilupakan bila saya berada di Thailand. Ada satu cerita tu mengatakan saya pergi satu tempat sembahyang yang dikatakan dekat kawasan Thailand dipanggil macam apa, tokong lah. Jadi saya pergi kat situ, saya dikelilingi dengan penganut-penganut agama Buddha. Jadi saya tengok sendiri cara-cara dia ritual, cara-cara dia, orang kata adat-adat dia orang. Jadi kat situ salah satu saya dapat pelajari seperti mana saya tak pernah tengok benda tu, saya tak pernah tahu. Sebenarnya dekat di luar negara yang lain pun ritual tak sama macam kita. Satu pengalaman yang Satu pengalaman yang tak dapat saya lupakan. Ada tak macam kes tak tidur malam ke kan? Itulah, dikacau ke. diganggu-ganggu Itu ke? secara normal lah. Sejak itu kali dah normal pernah- ya. secara normal. Tu nak tahu juga apa membuatkan Loy sampai 8 negara. 8 tahun je. 8 tahun. 8 tahun masih lagi setia dalam bidang yang sama. Nak kekal dalam bidang sama untuk menjelajahi, explore, lebih mengeksplorasi dunia paranormal. Apa yang membuatkan semangat tu tak pernah luntur? Membuatkan saya semangat, saya rasa diri saya ni mampu buat. Tak semua orang mampu buat macam mana saya buat. Iaitu kita punya satu keberanian dan kita menghadapi pelbagai risiko, pelbagai orang kata tindakan-tindakan balas, terutama sekali dengan berkaitan dengan makhluk gaib. Jadi buatkan saya rasa semangat. Saya rasa macam benda ni kita boleh buat macam mana orang tak buat. So kita rasa benda dia satu aktiviti yang sebagai kejayaan. Okey. Dan Cik Faizul, mungkin boleh kongsikan dengan lebih terperinci, gambaran dengan lebih jelas. Sebenarnya konsep ataupun format penerbitan paranormal kehidupan alam ni macam mana? Adakah secara virtual saja ataupun konsep dia atau format dia dalam bentuk dokumentari? Macam mana? Okey, kita ada dua. Yang pertama sekali adalah bentuk ritual dengan dan semula jadi. Okey, macam yang saudara Loy cerita tadi, dia adalah lebih kepada ritual. Okey, di samping itu juga, apabila kita pergi membuat liputan-liputan di tempat tu, contohnya di Indonesia, di Thailand, di Singapura ataupun lokasi-lokasi di Malaysia, kita melihat satu kesenian. Kesenian yang kita tahu tempat tu menunjukkan satu lakaran yang menunjukkan satu seni yang kita tak pernah nak dapat. Tapi kebanyakan, contohnya kalau kita tengok, kebanyakan di Indonesia, di Thailand, dia menunjukkan seni tu dalam kehidupan tu dia ada terselah dia. Yang tu. Itu dia. Itu kita nak tahu juga mengenai cabaran dalam menerbitkan paranormal alam ni. Apabila kita sedia maklum, masyarakat kita bukan semua terbuka untuk menerima program sebegini. Ada yang menyifatkan perkara begini dikatakan sebagai tahyul, ataupun banyak satu kisah dongeng, satu lagi yang bukan syirik. Tapi bagaimana untuk menetapkan bahawa perkara itu bukanlah tujuan untuk memesongkan akidah seseorang, tetapi untuk memberikan satu penerangan dan juga ilmu. Bagaimana itu? Ini sebenarnya soalan kenangan bagi saya ni sebenarnya. Kenangan Ya, saya betul. Sebenarnya dalam Persatuan Penggiat Seni Malaysia, saudara Loy dia bahagian program dan korporat punya unit.
Okey, pihak saudara Loy pernah hantar proposal pada saya untuk buat paranormal alam semula jadi. Tapi saya macam tak confident. Tapi apabila selepas kita buat secara live di dalam Bigo ataupun TikTok, kita mendapat viewer yang tertinggi. Almost lebih kurang dalam 20,000 lebih yang melihat saudara Loy membuat paranormal dalam alam semula jadi dan alam gaib lah. So kita melihat dua benda ni yang utama sekali, bukan melihat pada satu benda. Cuma kita melihat benda gaib saja, tidak. Kita maknanya kita explore sisi lain juga. Ya, kita explore benda yang kita lihat apa yang masyarakat nak. Itu sebab kita mendapat viewer di dalam TikTok ataupun Bigo sebanyak 20,000 lebih. Kita melihat banyak bukan daripada lapisan kanak-kanak saja, lapisan orang tua pun sekali melihat saudara Loy membuat explore. Itu kita dapat kita pergi lebih jauh. Kita pergi ke Thailand, ke Indonesia apa sekali, kita mendapat sambutan yang baik daripada penonton lah. Dengar cerita Encik Faizul ni sebenarnya lagi teruja. Kat mana nak tengok Loy sebenarnya secara apa kata live di TikTok dan juga platform lain. Okey, buat sementara waktu ni saya live di TikTok. Di TikTok live setiap hari dan pada pukul 12 malam sehingga pukul 2 pagi. Dekat mana? Apa TikTok awak punya account ni? TikTok saya tengah scroll sebenarnya, tengah tengok ni. Loy Ahmad. Ramai juga follower dia dan banyak juga viewernya. Kita tak nak tahu negara luar punya cerita-cerita alam mistik. Kita nak tahu dekat alam Malaysia. tempatan sendiri. Malaysia. Saya tengok Loy ada juga di Tasik Cina, di kawasan Pahang semua. Antara kawasan yang orang kata apa paling mendapat view tertinggi lah. Kita tahu kan kalau view tertinggi tu mungkin kawasan tu memberi sesuatu impact yang besar sebenarnya kan. Melibatkan cerita mistik ni. Macam saya suka mencari tempat yang sejarah seperti Gunung Jerai. Seperti mana orang tahu Gunung Jerai ni salah satu tempat sejarah pada waktu ketika dahulu. Ada juga yang berkaitan dengan makhluk gaib. Jadi benda tu salah satu tarikan untuk penonton untuk melihat adakah benda ni betul ataupun rekaan semata-mata. Jadi dekat situ kita akan rungkaikan apa yang kita buat pada malam tu dekat Gunung Jerai itu. Kita dapat banyak jawapan-jawapan yang tepat. Okey, itu cakap Loy nak tanya, nak tahu pengalaman sendiri, ada ke betul ke tak sebenarnya pengalaman sendiri merasai di kawasan tersebut bagaimana? Okey, kalau pengalaman sendiri tu ada. Dapat merasakan benda-benda tu sekeliling dengan kita. Sebab kita sebagai penonton kita nak tahu je benda tu muncul. Kalau tak trik. Betul ke atau tak kan. Tapi itu saya kira satu cabaran juga bagi Loy kan. Bagaimana nak membuatkan penonton tu terus menonton kan. Kadang-kadang tak ada lah pun, tak ada, kita belajar lah, tutup je bagaimana. Okey, sebab tu sekarang kami fokus pada sains. Sains teknologi. Kita akan menggunakan alat-alat gadget yang diambil oleh luar negara untuk masuk ke Malaysia untuk membuktikan macam mana benda tu wujud. So kita dapat baca EMF meter. Suhu meter tu turun naik tu betul, turun naik. So kita ada ghost box yang boleh berinteraksi dengan benda tu menggunakan radio ghost box. Jadi kat situ orang kata alat gadget ni bab sains ni memang tidak boleh menipu. Tidak boleh orang kata memperpesongkan fakta lah. Jadi benda tu adalah tepat. Ni ala-ala teknologi sekarang lah. Teknologi sekarang kalau nak tunjukkan susah nak meyakinkan orang sebenarnya kan. Tapi kita pandang sudut yang positif lah sebenarnya kan. Selain daripada kita nak tengok alam luar sana, sebenarnya kita dapat informasi lain berkaitan dengan apa yang dijalankan oleh aktiviti paranormal itu sendiri. Tapi kalau kita tengok juga kan, saudara Loy membuat explore ke macam contoh Gunung Jerai kan, dalam teknologi yang dia ada, yang kita ada. Okey, Loy juga dia mengeksplor daripada kehidupan tumbuhan di Gunung Jerai. Kalau kita tengok daripada highway tu mungkin kita nampak macam tu ya. Tapi bila kita berada di sana kita nampak dia punya keindahan semula jadi.
sebenarnya sebenarnya kita nak tengok menarik juga juga. topik hari yang berbincang hari ini ya, mengenai program paranormal, kesenian kehidupan alam semula Ya, jadi betul. dan juga alam luar. Okey, saya tunggu malam ni dekat mana? Malam ni kita berada di Balai Polis Gombak Lama. Balai Balai Polis Polis Gombak. Okey. Jam 12 malam akaun TikTok Lloyd Ahmad. Okey, sebenarnya kita kesuntukan masa. Okey. Apa pun satu perbincangan yang cukup menarik perkongsian menarik betul. untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut. Jangan lupa temu janji anda bersama dengan Lloyd malam ini, dan terima kasih banyak-banyak kepada tetamu kita, pemangku pengerusi Persatuan Penggiat Seni Malaysia Encik Muhammad Faizul Afendi Kamaluddin dan juga Lloyd selaku hos Paranormal Kesenian Alam. Ya, terima kasih. Okey. Baik, Kita akan beristirahat sekali lagi dan teruskan setia bersama kami. Okey, terima kasih. Terima kasih.